Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik hari ini kita ingin membincangkan adakah wajar ataupun tidak pelajar IPT dibawa pulang. Di mana kita tahu Malaysia masih lagi dalam usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan kerajaan telah pun melaksanakan PKP iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Di mana sekarang ini kita berada di fasa ketiga, fasa yang sangat kritikal, dan fasa inilah yang menjadi penentu sama ada Malaysia mampu ataupun tidak untuk melandaikan lingkungan dan menamatkan penularan wabak COVID-19. Ini telah menimbulkan satu kerisauan kepada pelajar-pelajar yang terkandas di IPT mereka kerana hampir sebulan lebih mereka telah pun menjalani tempoh PKP ini di IPT mereka masing-masing. Dan disebabkan itu, apabila kerajaan memutuskan untuk melanjutkan lagi tempoh PKP ini sehingga 28 April, mereka merayu kepada pihak kerajaan untuk mereka ini dibenarkan pulang ke kampung halaman mereka. Jadi menurut Perdana Menteri, hampir 80,000 orang pelajar telah pun terkandas di IPT mereka dan ini masih lagi tidak termasuk dengan pelajar yang tinggal di luar kampus. Jadi dalam isu ini, kita perlu melihat kebaikan dan juga keburukan jika kita melaksanakan perkara ini. Kemudian baru kita nilai mana satu yang lebih wajar untuk kita lakukan. Dari segi kebaikannya adalah apabila kita melihatkan kepada kesukaran pelajar-pelajar ini apabila tiada keluarga di sisi, masalah emosi, depres dan mereka merasa bosan kerana mereka tidak dapat keluar daripada rumah untuk membeli barang keperluan mereka. Jadi disebabkan kesukaran yang mereka hadapi itu, kita katakan adalah wajar untuk kita bawa pulang. Namun kita perlu melakukan penelitian terhadap beberapa aspek. Aspek pertama adalah aspek kesihatan, di mana kalau kita hendak membawa mereka ini pulang, kita perlu mematuhi syarat-syarat dan SOP yang telah pun ditetapkan. Dari aspek kesihatan, sebelum mereka ini dihantar pulang, mereka perlu melakukan pemeriksaan awal seperti screening, sanitize barang-barang mereka dan sebagainya supaya tidak akan berlaku sebarang masalah yang lain. Kedua, dari aspek pengangkutan, di mana yang kita tahu seperti pelajar Sabah dan Sarawak, syarikat Malaysia Airlines telah pun mengambil inisiatif untuk menghantar pelajar-pelajar ini pulang, namun pada waktu-waktu yang tertentu sahaja untuk mengelakkan terlalu banyak mass gathering. Dan untuk pelajar yang tinggal di dalam Malaysia ini, mereka akan menaiki bas. Dan untuk melepaskan para pelajar ini pulang, kita tidak boleh melepaskan sekaligus. Kita perlu melepaskan mereka secara beringkat supaya tidak terlalu banyak mass gathering dan mereka masih lagi perlu mengamalkan social distancing. Dan ketiga, apabila mereka ini pulang, mereka perlu dikuarantin selama 14 hari supaya kita dapat tahu sama ada pelajar ini memiliki simptom-simptom COVID-19 ataupun tidak. Kita faham tiada siapa yang suka untuk duduk di kampus lama-lama tanpa keluarga. Jadi itu adalah dari segi kebaikan. Jadi mari kita lihat keburukan jika kita membawa para pelajar ini pulang ke kampung halaman. Ada sesetengah pelajar yang mempersoalkan mengapa kerajaan berusaha untuk membawa pulang para pelajar yang berada di luar negara. Kenapa perkara yang sebegitu tidak dilakukan kepada pelajar yang berada di dalam Malaysia? Dalam hal ini, untuk membandingkan antara pelajar di dalam negeri dan pelajar di luar negara adalah tidak adil. Kerana kita perlu lihat apa yang kerajaan lakukan itu ada sebab-sebab tertentu. Pertama, pelajar yang berada di luar negara ini, mereka mengalami kesukaran untuk mendapatkan bekalan makanan. Di Malaysia, pelajar-pelajar ini kerajaan telah memperuntukkan dana untuk memberikan mereka bekalan makanan sepanjang tempoh PKP dan kadang-kadang ada juga NGO yang datang untuk memberikan sumbangan makanan. Kedua, mereka perlu membayar rumah sewa yang mana negara yang mereka duduki itu kosnya agak tinggi. Ketiga adalah pelajar-pelajar yang tinggal di negara di mana kes COVID-19 sangat tinggi dan kes kematian mereka juga semakin tinggi seperti di Iran, di Itali. Dan keempatnya adalah ditaja perjalanan mereka oleh negara yang menghantar mereka tersebut, contohnya Arab Saudi, Mesir, mana mereka sendiri menyediakan peruntukan dan mereka lah yang menghantar. Kita perlu faham, fasa ketiga adalah fasa pemulihan, mengurangkan kes jangkitan dan juga kes kematian. Jadi, jikalau kita mengambil risiko untuk menghantar para pelajar ini pulang, kemungkinan kewujudan kluster baru boleh berlaku dan kemungkinan juga kes jangkitan yang banyak akan direkodkan. Kalau kerajaan akan lanjutkan lagi tempoh PKP ini, menunjukkan bahawa fasa ketiga ini adalah satu kegagalan di mana Malaysia masih lagi tidak mampu untuk mengurangkan kes jangkitan. Kita faham bahawa memang amat susah untuk tinggal jauh daripada keluarga. Namun dalam keadaan sekarang, kita melihat keadaan negara kita yang masih lagi sedang
yang berusaha, di mana front lainnya kita masih lagi berusaha untuk membantu menamatkan penularan wabak COVID-19 ini. Dan menurut patient under investigation, kebanyakan kes yang direkodkan sekarang ini banyak negatif. Kita ambil contoh di negara China. Sebelum ini mereka lah negara yang paling tinggi kes jangkitan COVID-19. Apabila mereka telah melaksanakan perintah berkurung, 95% mereka hampir pulih. Namun selepas kerajaan mengisytiharkan bahawa perintah berkurung mereka telah tamat, kes semakin meningkat sedikit demi sedikit disebabkan oleh fasa pemulihan tersebut tidak dikawal dengan baik. Jika kita menilai dengan emosi, kita akan katakan ya, kita perlu untuk membawa mereka pulang kerana kita faham keadaan mereka yang terkandas di ICU. Jika kita menilai secara rasionalnya, hasrat kerajaan untuk membawa mereka pulang ini adalah belum mencapai keputusan yang begitu baik. Ada yang mengatakan mereka mengalami masalah emosi, stres dan depres. Setiap universiti telah pun menyediakan unit kaunseling mereka dan mereka telah pun melaksanakan perkhidmatan kaunseling secara atas talian. Dan jika mereka ada masalah, mereka boleh terus menghubungi unit kaunseling tersebut. Kedua, jika mereka mengatakan mereka bosan, sekarang ini pihak universiti telah pun cuba untuk mengambil inisiatif mengisi masa lapang mereka dengan melakukan kerja kebajikan dengan membuat face shield, sanitizer untuk mereka yang berada di barisan hadapan. Walaupun mereka ini terkandas, namun mereka masih lagi mampu untuk berkhidmat kepada negara. Dan menurut pandangan saya, sebenarnya dalam keadaan negara yang masih lagi belum pulih sepenuhnya, diharapkan pelajar-pelajar IPT untuk terus bertabah dan kita harapkan fasa ketiga ini adalah fasa terakhir. Apa-apa pun sebenarnya kita perlu tunggu keputusan daripada pihak kerajaan untuk mereka berbincang dengan pihak-pihak tertentu dalam memberikan solusi terbaik buat mereka yang terkandas di IPT dalam tempoh PKP ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.